الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال المصنف قال الشارح رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. ولما فرغت من ذكر المبني على الضم ذكرت المبني على السكون ومثلت له بمن وكم تقول جاءني من قام ورأيت من قام ومررت بمن قام فتجد من ملازمة للسكون في الأحوال الثلاثة. وكذا تقول كم مالك وكم عبدا ملكت وبكم درهم اشتريت. فكم في المثال الأول في موضع رفع بالابتداء عند سيبويه وعلى الخبرية عند الأخفش. وفي الثاني في موضع نصب على المفعولية بالفعل الذي بعدها. وفي الثالث في موضع خفض بالباء وهي ساكنة في الأحوال الثلاثة كما ترى. Baik, sambungan daripada bab yang lepas. Selepas musannif rahimahullah sebutkan apa itu kalimah, dan kalimah terbahagi kepada tiga, isim, fi'il dan huruf. Lepas tu musannif rahimahullah mula terangkan tentang alamat-alamat isim. Terangkan tentang alamat-alamat isim. Kemudian musannif rahimahullah terangkan bahawa isim ada yang mabni dan ada yang mu'rab. Dan asal bagi isim itu adalah mu'rab. Asal bagi isim adalah mu'rab. Fara' bagi isim adalah mabni. Dan mabni ada 4 keadaan. Terkadang mabni alal kasri, terkadang mabni alal fathi, terkadang mabni ala ad-dhammi, dan terkadang mabni ala sukun. Baik. Jadi musannif rahimahullah mulakan dengan mabni alal kasr. Dan musannif rahimahullah sebutkan di sana ada kalimat-kalimat yang muttafaq alaih dan ada yang mukhtalaf fih. Muttafaq alaih kalimah haula'i. Musannif buat datang kalimah haula'i. Dan yang mukhtalaf fih iaitu kalimah hadhami ataupun al-a'lam al-muannasah ala wazni fa'al, dan juga ams. Itu kita dah baca dah. Itu pada mabni alal kasr. Dan mabni ala yang kedua pada mabni ala mabni alal fathi. Mabni alal fathi didatangkan al-a'dad al-murakkabah. Sebelah, lepas tu start daripada 13 sampailah ke 11 sampailah ke 19 kecuali 12. 11 sampai ke 19 kecuali 12. Dan mabni ala as-sukun adalah kalimah qablu dan juga ba'du dan juga akhawat kedua-duanya. Dan bagi qablu dan ba'du kita sebutkan ada empat halat, ada 4 keadaan. 3 keadaan mu'rab dan 1 keadaan mabni. 3 keadaan mu'rab dan 1 keadaan mabni. Keadaan yang pertama, qablu dan juga ba'du jadi mudhaf dan disebut mudhafun ilaih. Ini muzakarah. Kita peringat balik apa yang kita dah mengaji. Kalimat qablu dan ba'du jadi mudhaf dan disebut mudhafun ilaih. Jadi pada ketika ni dia ada 2 i'rab. Ada 2 keadaan, sama ada dia tidak didahului oleh min ataupun didahului oleh min. Kalau tidak didahului oleh min, kita akan i'rab dia jadi mansub ala zarfiyah. Mansub kerana jadi zaraf. Kalau didahului oleh min, maka kita akan i'rab dia jadi majrur biharfil jar min.
Boleh. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, dihazafkan mudhafun ilaih dan diniatkan lafaz. Dihazafkan mudhafun ilaih dan diniatkan lafaz mudhafun ilaih itu. Seolah-olahnya ada lah. Seperti kita bagi contoh, bila orang tanya, man ra'aita Zaidan, siapa kamu telah lihat? Lepas tu kita cakap Zaidan, kita nasabkan Zaid. Jadi Zaid ni jadi apa? Zaid jadi mansub, jadi maf'ulun bih bagi fa'il yang kita niatkan. Seolah-olah kita kata ra'aitu Zaidan, tapi ra'aitu ni kita tak sebut. Jadi waktu tu kita niatkan fa'il tersebut. Ataupun orang tanya kita, man tadrib, siapa kamu nak pukul? Lepas tu kita tak sebut adrib, kita terus sebut Zaidan. Jadi kita niatkan ada fa'il. Jadi bahagian yang kedua, hal yang kedua ni macam tu jugalah. Kita hazafkan mudhaf ilaih, tapi kita niatkan lafaz dia. Jadi pada zahir tidak ada, tapi dalam kepala kita ada. Dalam kepala kita ada mudhafun ilaih itu. Jadi pada hal yang kedua ni, i'rab dia sama dengan i'rab yang pertama. Kalau tidak ada min, maka kita akan i'rab dia mansub ala zarfiyah. Kalau ada min, kita akan i'rab dia majrur bi harfi jar. Bi min. Cuma bezanya di sini, walaupun tidak ada mudhafun ilaih, seolah-olah dia qabl dan ba' satu kalimat je, tapi dia tidak ditanwinkan. Kenapa? Sebab tak ditanwinkan, sebab kita niat ada mudhafun ilaih. Itu bahagian hal yang kedua. Hal yang ketiga, kita hazafkan mudhafun ilaih dan kita tak niatkan pun lafaz dia. Yang kedua tadi kita niatkan lafaz dia. Yang ketiga ni kita tak niatkan terus lafaz dia. Jadi waktu ni dia jadi satu isim yang sempurna. Maka pada ketika ni sama juga, i'rab dia sama macam i'rab yang pertama. Kita akan i'rab dia kalau tak ada min, jadi mansub ala zarfiyah, tapi ditanwinkan. Beza dengan yang kedua. Kalau ada min, kita jadi majrur dengan sebab huruf jar min dan ditanwinkan. Jadi tiga keadaan ni, keadaan yang pertama, keadaan yang kedua dan keadaan yang ketiga, ketiga-tiganya mu'rab. Keadaan yang keempat ini yang mabni ala dhamm. Bila mabni ala dhamm, dibina di atas dhamm bila kita hazafkan mudhafun ilaih dan kita niatkan maknanya, tidak lafaznya. Kita hazaf mudhaf ilaih, lafaz kita tak niat, tapi kita niatkan makna dia. Ada makna mudhaf ilaih dalam kepala otak kita, ada makna. Jadi pada ketika tu, bila kita niatkan makna, dia lemah, dia tak sama macam kita niat lafaz. Jadi pada ketika tu dia dibina, dan dibina di atas dhamm. Jadilah sebab tu ada ayat Al-Quran yang qiraat yang kita baca, lillahil amru min qablu wa min ba'du. Min qablu wa min ba'du, sedangkan sebelum dia min, tapi jadi min qablu, dan selepas dia min ba'du. Dan ada riwayat min qablin wa min ba'din, dan ada riwayat min qabli wa min ba'di. Itu atas hal yang kedua dan juga yang ketiga. Jadi selesai sebut mabni alal kas, mabni alal fath, mabni alal ad-dhamm. Lah ni dia nak sebut pula mabni alal sukun. Jadi kata syarah, walamma faragtu min dzikril mabni alal dhamm. Tak kala aku selesai daripada menyebutkan isim yang mabni di atas dhamm, zakartul mabniya ala sukun. Aku sebut akan isim yang mabni di atas sukun. Wa mathaltu lahu, dan aku buat misal bagi isim yang mabni di atas sukun itu dengan dua kalimah, iaitu man dan juga kam. Taqulu, dan kamu kata dalam bahasa Arab, ja'ani man qama, telah datang kepada aku orang yang telah berdiri. Jadi wa ra'aitu man qama, dan aku telah melihat akan orang yang telah berdiri. Wa marartu biman qama, dan aku melalui melalui di sebelah orang yang telah berdiri. Jadi man yang pertama jadi fa'il, hukum dia rafa'. Man yang kedua
dia duduk tempat rafa'. Man yang di kedua duduk tempat nasab. Man yang ketiga duduk di tempat jar. Tapi man tu duduk macam tu lah, tak berubah, tak berubah-ubah. Dia tetap dalam keadaan sukun. Sebab dia mabni. Mabni ala sukun fi mahalli raf'. Mabni ala sukun fi mahalli raf'in. Adapun man yang kedua mabni ala sukun fi mahalli nasbin. Dan yang ketiga mabni ala sukun fi mahalli jarrin. Fatajidu, maka kamu dapati man tu mulazimatan li sukun, melazimi ia akan sukun fil ahwali thalasah, pada ketiga-tiga kelakuan tersebut. Pada dia duduk tempat rafa' sukun, duduk tempat nasab sukun, duduk tempat jar sukun. Wa kadza taqulu, dan begitu jugalah kamu katakan kam maluka, pada kalimah kam maluka wa kam abdan malakta wa bikam dirhamin ishtaraita. Jadi kam yang pertama tu duduk tempat rafa'. Duduk tempat rafa', sama ada jadi mubtada ataupun khabar, ala khilaf. Kam yang pertama tu jadi mubtada ataupun jadi khabar. Jadi kalau kita kata dia jadi mubtada pun dia duduk tempat rafa' juga. Kalau kita kata jadi khabar pun duduk tempat rafa' juga. Kalau dia jadi khabar, maluka tu mubtada muakhar, sebab kam isim istifham lahu sadarah. Dia isim istifham ni dia duduk di depan. Dia duduk di depan. Tempat dia di depan, maka dia akan dikedepankan. Sebab tu kalau ada huruf ataf pun dia duduk dulu sebelum huruf ataf. Awala. Kalau kita kata dan, adakah, terjemah macam tu. Tapi kalau tulis kita akan letak dulu huruf istifham tu di depan. Lepas tu afala, fa tu duduk selepas hamzah istifham, bukan fa duduk dulu. Cuma kalau kita terjemah maka adakah. Dari segi terjemah kita akan terjemah fa tu dulu, tapi dari segi letak kita kena letak hamzah istifham dulu. Sebab istifham dia adalah lahu sadarah. Baik. Jadi kam kita boleh jadi yang dia mubtada, maluka khabar, ataupun kam khabar, maluka tu mubtada. Apa-apa pun dia duduk tempat rafa', dan dia dalam keadaan yang sama, iaitu mabni ala sukun fi mahalli raf'in. Wa kam abdan malakta. Wa kam abdan malakta. Kam yang kedua duduk di tempat nasab. Duduk di tempat nasab. Jadi maf'ulun bih. Asalnya malakta kam abdan, tapi kam dia kena duduk di awal walaupun dia jadi maf'ul. Maka kita akan kedepankan kam abdan tu tamyiz, kam abdan malakta. Dan yang ketiga, wa bikam dirhamin ishtaraita. Wa bikam dirhamin ishtaraita. Jadi kam yang ketiga duduk di tempat khafat ataupun duduk di tempat jar dengan sebab huruf jar. Wa bikam dirhamin ataupun wa bikam dirhaman boleh. Wa bikam dirhamin ishtaraita. Jadi kam tu di tempat jar dengan disebabkan huruf jar, dan dia mabni ala sukun. Kata syarah, fakam fil misalil awal fi mawdi'i raf'in bil ibtida' inda sibawayh. Kam pada misal yang pertama tu di tempat rafa'. Dengan sebab ibtida'. Ini di sisi sibawayh. Wa 'alal khabariyah indal akhfash. Di sisi akhfash dia jadi khabar. Kam tu jadi khabar. Wa fi sani fi mawdi'i nasbin 'alal maf'uliyah. Dan pada misal yang kedua, kam wa kam abdan malakta, kam tu di tempat nasab kerana jadi maf'ul. Siapa yang nasabkan dia? Dia nasab dengan bil fi'lil ladzi ba'daha, dengan sebab fi'il selepas dia, iaitu malakta. Wa fi salis, dan pada contoh yang ketiga, yakni fil misalis salis
fi mawdi'i khafdin bil ba, pada tempat khafat dengan sebab ba. Wa hiya sakinatun fil ahwali salasah kama tara. Dan kam ni apa ni, sakinah, berbaris apa ni bertanda sukun pada ketiga-tiga ahwal tersebut seperti mana kamu lihat. Dan kata muhakkik Syekh Muhammad Muhyiddin, dia kata tak ada bezalah. Nombor satu tu la farqa fi man baina an takuna mausulah au istifhamiyah au syartiyah au nakirah mausufah. Jadi man ni banyak makna. Ada man istifham, ada man isim mausul, ada man syarat, ada man nakirah mausufah. Jadi dalam kita baca kitab ni kita jumpa man, kena tengok man tu apa dia. Ni man istifham ke, man syartiyah ke, man nakirah mausufah ke, ataupun man mausulah. Semua ni sama ya, semua mabni. Fahiya mabniyatun ala sukun fi jami'i hadhihi al-ahwal. Kama la farqa fi kam baina an takuna istifhamiyah au khabariyah. Kam pun sama juga, tak ada beza antara kam istifhamiyah dan juga kam khabariyah. Ada satu lagi kam khabariyah. Kam khabariyah ni bukan nak tanya. Adapun istifhamiyah ni kam sebab nak tanya. Wa sata'rifu fi bab tamyiz farqa ma baina kam al-khabariyati wal istifhamiyah. Kamu akan tahulah pada bab tamyiz nanti, dia kata perbezaan antara kam khabariyah dan kam istifhamiyah. Lepas tu dia sebutkan sebab-sebab bina. Kenapa dibina kam istifhamiyah, man kenapa dibina dia, lepas tu man mausulah kenapa dibina, kam syartiyah kenapa dibina, dan seterusnya. Dia baca. Kata syarah lagi, walamma zakartul mabniyya ala sukun mutaakhiran khashitu min wahmi man yatawahhamu annahu khilaful asli fadafa'tu hadzal wahma biqauli wa huwa aslul bina. Dia kata tak kala aku sebut mabni ala sukun tu, apa ni, aku sebut dia di akhir. Dia sebut lah sekali, lepas dia sebut mabni alal kasri, mabni alal fathi, mabni alal dhamm, baru dia sebut mabni ala sukun. Jadi dia takut ada orang, dia kata khasyitu, aku takut daripada waham, orang yang waham bahwasanya mabni ala sukun ni khilaful asl, sedangkan sukun ni asal bagi bina. Jadi dia nak buang, nak tolak waham tersebut. Dia kata fadafa'tu hadzal wahma biqauli, dengan kata aku wa huwa aslul bina dalam matan. Dia buat datangkan wa huwa aslul bina. Ini dia bagi tahu kenapa dia buat macam tu. Dia buat matan, lepas tu dia syarah. Jadi dia bagi tahulah kenapa aku buat ni kat belakang. Baik, habis isim. Sekarang ni apa ni, musannif rahimahullah Syekh Ibn Hisham nak sebut pula tentang fa'il. Dia ikuti dengan fa'il. Kata musannif rahimahullah, wa ammal fa'lu fa thalathatu aqsamin. Adapun fa'il maka tiga aksam, ada tiga bahagian. Yang ni bi'tibari zaman, dengan iktibarkan masa. Fa'il tu ada tiga. Iktibar masa yang telah lalu, iktibar masa sekarang, dan iktibar masa akan datang. Fa'il terbahagi kepada tiga. Adapun iktibar kepada diri perbuatan tu banyak, tak terbilang. Kathir la yuhsa. Pukul, berlari, berjalan, duduk, bangun, semua tu perbuatan fa'il. Tapi bukan kita nak fa'il tu. Ini ikut melihat kepada masa. Fa'il terbagi kepada tiga. Al-af'alu salasatun, madin wa mudari'un wa amrun. Kata apa ni, Ibn Ajurum, fa'il tu ada tiga: fa'il madhi, fa'il mudhari' dan juga fa'il amar. Baik. Jadi di sini kalau kita tengok di sana dalam matan Ajrumiyah, Syekh Ibn Ajurum dia tak sebutkan secara khusus alamat-alamat fa'il. Dia cuma datangkan alamat fa'il secara rambang. Ada alamat fa'il yang khusus dengan fa'il mudhari', ada alamat fa'il yang khusus dengan fa'il madhi.
Dan ada alamat fa'il yang masuk kepada kedua-dua sekali. Masuk fa'il madhi, masuk atas fa'il mudhari' seperti qad. Di sini dia akan khususkan ni alamat fa'il madhi, ni alamat fa'il mudhari' dan juga alamat amar. Dan di sana Syekh Ibnu Ajurum dia tak sebutkan alamat fa'il amar. Syarah kita yang sebut, Syekh Muhammad Muhyiddin. Lepas tu ada dua kemungkinan dah sebut dalam Hasyiah bin Najah, ada dua kemungkinan. Anda tak ingat kemungkinan yang kedua. Kemungkinan yang pertama Syekh Ibnu Ajurum mazhab dia mazhab Kufah. Bila mazhab dia mazhab Kufah, yang mana Kufah dia hanya memandang fa'il itu dua, madhi dan juga mudhari'. Adapun fa'il amar maka merupakan fa'il mudhari' yang majzum dengan sebab lamul amr. Fa'il amar adalah daripada fa'il mudhari' yang dimasuki lam amar. Kemudian dibuangkan lam amar, kemudian dibuangkan huruf mudhara'ah dan didatangkan hamzatul wasl. Jadi di sisi dia fa'il hanya dua. Fa'il hanya dua. Tu dia sebut tiga, al-af'alu salasatun, madin, mudhari'un wa amrun. Cuba tengok balik dia punya tu. Bila diterangkan fal madhi maftuhul akhiri abadan wal amru majzumun abadan. Nampak? Fa'il amar majzum di sisi dia. Majzum alamat apa? Alamat i'rab. Kan alamat bina. Di sisi dia majzum sebab dimasuki lam. Cuma Syekh Muhammad Muhyiddin dia bahaskan bila dia syarah ikut tariqah Basrah. Bila dia bahaskan dia ikut tariqah Basrah. Tapi bila dia syarah fa'il madhi dia ikut tariqah Kufah. Dia tengok dia bagi fathah tu terbagi kepada dua. Fathah zahir, fathah muqaddar. Sebab mabni ala al-fathi. Daiman. Semua bezanya fathah muqaddar dengan fathah zahir. Adapun kalau kita ikut kata tariqah Basrah, fa'il madhi ada berapa keadaan? Ada tiga keadaan. Mabni ala al-fathi, mabni ala sukun, mabni ala dhamm. Ada tiga. Adapun ikut tariqah Basrah, semua keadaan mabni ala al-fathi. Bezanya fathah tu zahir ataupun muqaddar. Cuma hari ni kita nak ambil fa'il madhi. Cukup fa'il madhi. Ya, terang dulu. Sama je macam itu, cuma itu apa terbezakan. Kita sebut al-af'alu salah satu madhi, mudhari'un, amrun. Lepas tu kita tuliskan halat dia. Halat fa'il madhi, halat fa'il mudhari' dan juga halat fa'il amar. Semua ni kita buat satu tajuk besar, halat fa'il madhi. Ada keadaan yubna fa'il madhi yubna ala sukun. Yattasala bihi dhamir raf'in al-mutaharrik. Dan terkadang fa'il madhi yubna ala dhamm idza tasala bihi waw ataupun ittasalat wawul jamaah. Satu yubna ala al-fathi idza lam yattasil bihi dhamiru raf'i al-mutaharrik wala waw al-jamaah.
Jadi fi'il madhi terkadang dibina di atas sukun, mabni ala sukun. Bila mabni ala sukun? Apabila berhubung dengan fi'il madhi tersebut dhamir rafa' mutaharrik. Dhamir ta, tu, ti, tuma, tum, na, itulah dhamir rafa' mutaharrik. Ta fa'il ataupun na al-fa'ilin. Baik, bila bertemu dengan, bagi contoh, baik, yang pertama dibina di atas sukun. Bila dibina atas sukun? Bila berhubung dengan fi'il madhi dhamir rafa' mutaharrik. Contohnya darabtu, darabta, darabti, darabtuma. Jadi jadi fa'il itu dinamakan dhamir rafa' mutaharrik. Jadi bila berhubung dengan fi'il madhi dhamir rafa' mutaharrik, waktu itu fi'il mudhari' akan mabni ala as-sukun, dibina di atas sukun. Tariqah ni senang sikit berbanding tariqah yang satu lagi. Untuk mubtadi'in, tariqah ni agak mudah. Yang kedua mabni ala dham, dibina di atas dham. Bila dibina atas dham? Apabila berhubung dengan fi'il madhi tersebut wawul jamaah. Bila berhubung dengan wawul jamaah, maka dibina di atas dham. Yang ketiga mabni ala al-fathi. Bila mabni ala fathi? Bila tidak berhubung dengan dhamir rafa' mutaharrik dan juga wawul jamaah. Dan mabni ala fathi ini terbagi pada dua, sama ada mabni ala fathin zahir ataupun ala fathin muqaddar. Bila mabni ala fathin zahir, bila di akhirnya bukan huruf alif. Contohnya daraba, dan tidak berhubung dengan wawul jamaah, tak berhubung dengan dhamir rafa' mutaharrik, maka mabni ala fathin zahir. Tapi kalau berakhir dengan huruf alif, maka mabni ala fathin muqaddar. Jadi ada tiga hal. Hal dia sukun, dham dengan fath. Pertama, berbeza kalau kita ikut jalanan fuqah itu, dia mabni ala fath juga. Berbezanya ala fath ini, fath itu bagi dua, zahir dengan muqaddar. Dan muqaddar ni sebab dia tiga, sama ada lin ta'azzur ataupun lin munasabah ataupun didaf'i oleh tawali arba'in, boleh didaf'i tawali arba'in harakatin. Didaf'i karahati. Ini dia panjang sikit. Didaf'i karahati arba'in harakatin mutawaliyat. Semua bina ala fathi. Yang ni bina ala fathi juga. Yang ni mabni ala fathi. Kat sini pun mabni ala fathi. Cuma beza dia fathah dia sama ada fathah zahir ataupun fathah muqaddar. Ini jalanan kufah. Jadi agak susah sikit. Lebih-lebih lagi kalau awak nak hafal yang ni. Panjang. Cuma dalam matan Najrumiyah, dalam Tuhfatus Saniyah, Syekh Muhammad Muhyiddin
ketika mensyarahkan kalam muallif kata dia apa? Fal madi maftuhul akhiri abadan. Dia syarah ikut tariqahnya. Tapi bila dia syarah fi'il amar, dia syarah ikut tariqah Basrah yang mengatakan amar tu mabni ala ma yujzamu bihi. Betul. Kemudian di sana ada beberapa kalimat yang diperkhilafkan, adakah dia fi'il ataupun bukan fi'il. Jadi disebabkan ada khilaf, jadi Syekh Ibnu Hisham dia naskan, disebutkan fi'il tersebut. Bi'sa lagi. Allah, tidak sih. Ni'mah Bi'sa Asa dan Laisa. Di sini ada khilaf. Kata Syekh kita yang asahnya semua ni adalah fi'il. Sebab dalil dia masuk nun tak taknis. Cuba kita tengok pembahasan dia dan jawapan-jawapan dia dan kenapa ditakwilkan. Baik, kita baca dulu fi'il madhi. Qala musannif rahimahullah wa ammal fi'lu fa thalathatu aqsamin madin wa yu'rafu bi ta'it ta'nisi sakinah. Dan dikenali akan fi'il madhi itu dengan tak ta'nis sakinah. Ini antara kita nak kenal dia. Nak kenal fi'il dengan tak ta'nis sakinah dan juga dhamir rafa' mutaharrik. Bila ada tak ta'nis sakinah atau dhamir rafa' mutaharrik, ini kita kata alamat yang khusus, yang khasah bil madhi. Madin wa yu'rafu bi ta'it ta'nis sakinah wa bina'uhu 'ala al-fathi, dan bina' fi'il madhi ni 'ala al-fathi ka daraba, kecuali illa ma'a wawil jamaah, kecuali berserta wawil jamaah. Waktu ni fayudham, maka didammahkan, ka darabu awid dhamiri al-marfu' al-mutaharrik, yani au kecuali bersama dhamir al-marfu' al-mutaharrik. Fayusakkanu ka darabtu, maka ditaskinkan, ditaskinkan lah. Ka darabtu, seperti darabtu. Wa minhu ni'ma wa bi'sa wa asa wa laisa fil asah. Tengok syarah. Qala syarih lamma faragtu min dhikri alamati lismi wa bayanin kisamihi ila mu'rabin wa mabni wa bayanin kisamil mabni minhu ila maksurin wa maftuhin wa madmumin wa mawqufin, syara'tu fi dhikril fi'li. Tak kalau aku selesai daripada sebutkan alamat-alamat fi'il dan terangkan terbahaginya dia kepada mu'rab dan mabni, dan selepas terangkan terbahaginya mabni itu kepada maksur, ini mabni alal kas, mabni alal fath, mabni alal dhamm dan mabni alal sukun. Mauquf tu maknanya sakin lah. Mabni ila mauquf, yani maksudnya mabni ila mabni ala sukun. Lepas selesai semua tu, syara'tu fi dzikril fi'li, mula aku pada menyebutkan fi'il. Fa zakartu annahu yanqasimu ila salasati aqsam, maka aku sebutkan bahwasanya fi'il itu terbahagi kepada 3 bahagian: madin wa mudhari wa mudhari'in wa amrin. Fi'il madhi, fi'il mudhari' dan fi'il amr. Wa dzakartu likulli wahidin minha alamatahu dallata alaihi wa hukmahu tsabitalah min bina'in wa i'rabin. Dan aku sebutkan bagi tiap-tiap satu daripada fi'il tu
alamat-alamat yang menunjukkan ke atasnya, atas tiap-tiap satu, dan hukum-hukumnya yang sabit bagi tiap-tiap satu tu, daripada bina dan juga i'rab. Wa bada'tu min zalika bil madhi, dan aku mulakan dengan fi'il madhi. Fa dzakartu anna alamatahu an yaqbala ta'at ta'nisis sakinah, dan aku sebut bahwasanya alamat fi'il madhi itu bahwasanya dia menerima tak ta'nis sakinah, seperti qama wa qa'ada, taqulu qamat wa qa'adat. Wa anna hukmahu fil asli al bina, dan hukumnya pada asal adalah bina alal fathi kama mathalna. Hukum fa'il dia hukumnya adalah bina alal fathi pada asal, seperti mana kami misalkan. Wa qad yakhruju anhu ila dhammi, wa qad yakhruju anhu ila dhammi, dan terkadang dia terkeluar daripada asal. Terkadang dia terkeluar daripada asal kepada dhamm. Asalnya dia tu hukum dia pada asal bina alal fathi, tapi terkadang terkeluar daripada mabni alal fathi itu kepada mabni alal dhamm. Wa dzalika, dan yang demikian itu idza tasalat bihi wawul jamaah, apabila berhubung dengannya dengan fi'il madhi itu wawul jamaah, ka qaulika qamu wa qa'adu au ila sukun, yakni au yakhruju anhu ila sukun. Wa dzalika idza tasala bihi dhamirul marfu'ul mutaharrik, maksud dhamir marfu' mutaharrik tu yang tadilah yang ditulis tu dhamir rafa' mutaharrik, takbir berbeza. Ka qaulika qumtu wa qa'adtu wa qumna wa qa'adna, wan niswah ka qaulika qumna wa qa'adna. Yani idza tasala bihi dhamir al marfu' al mutaharrik aw wan niswah, yani nun niswah, qumna wa qa'adna. Wa talakhasa an dhalika anna lahu thalatha halat, ad-dhamm wal fath was sukuna was sukun, wa qad bayyantu dhalika. Ini kita dah syarah dah tadi, jadi yang nak baca aja. Baik, sambung. Walamma kana minal af'alil madiyati ma ikhtulifa fi fi'liyatihi nasastu alaihi wa nabbahtu ala anna al-asahha fi'liyatahu wa huwa arba'u kalimatin ni'ma wa bi'sa wa asa wa laysa. Dia kata tak kala adalah daripada fi'il madhi itu apa yang diperkhilafkan pada keadaannya fi'il. Ada yang kata fa'il, ada yang kata bukan. Ada yang kata fa'il, ada yang kata isim. Ada yang kata fa'il, ada yang kata huruf. Maka aku pun nasastu alaihi. Ini aku sebutkan pada nas secara jelas di dalam nas, dalam matan dia. Wa nabbahtu ala anna al-asah fi'liyatahu. Dan aku tanbihkan atas bahasanya tanbih apa, bagi peringatan lah, bahasanya yang asahnya adalah keadaan dia tu fa'il. Wa huwa arba'u kalimatin, ada 4 kalimat, ni'ma, bi'sa wa asa wa laysa. Baik. Fa amma ni'ma wa bi'sa, adapun ni'ma dan bi'sa, fa dhahabal farra wa jama'atun minal kufiyyin ila annahu masmani. Maka kalimah ni'ma dan kalimah bi'sa, maka al-farra dan juga beberapa jamaah daripada kufiyyin, mereka tu berjalan pada bahawasanya kedua-duanya ni'mah dan bi'sa itu kedua-duanya isim. Lepas tu dalil mereka apa? Wastadallu ala dhalika bidukhuli harfil jarri alaihima fi qawli ba'dihim. Dan mereka telah buat dalil atas yang demikian tu, ala kaunihima ismain tu, dengan masuknya huruf jar ke atas kedua-duanya, ke atas kedua-dua kalimat tersebut. Pada perkataan sebahagian mereka, sebahagian orang Arab, waqad busyira bi bintin,
pada perkataan orang Arab ketika mana mereka tu diberi berita gembira dengan anak perempuan. Sebab orang Arab ni dulu dia pun tak suka dapat anak perempuan. Jadi bila dapat berita kata anak yang lahir adalah anak perempuan. Kalau dulu dia pun nak tahu yang anak tu lelaki perempuan lepas lahir lah. Kalau sekarang ni ada scan dan sebagainya. Jadi sebelum beranak tu dah tahu dah anak tu anak lelaki ke anak perempuan. Dah bersedia macam-macam dah. Adapun dulu, jadi suami tunggulah kat luar rumah. Lepas dah keluar anak tu barulah diberitakan kepada dia anak dapat anak perempuan, dapat anak lelaki. Jadi bila dapat anak perempuan diberitakan kepada depa ni anak yang dapat tu anak perempuan, apa yang dia sebut? Wallahi ma hiya bi ni'mal walad. Wallahi ma hiya bi ni'mal waladu. Dan juga perkataan wa qaulin akhar, dan perkataan yang lain wa qad sara ila mahbubatihi ala himarin bati is-sairi. Dan juga perkataan perkataan yang lain orang Arab sebut dia ni berjalan kepada kekasih dia. Dia ni berjalan kepada kekasih dia, nak menuju kepada kekasih dia, tapi dia naik himar. Dan himar tu jalan lambat. Himar bati is-sair. Lepas tu dia kata ni'mas sair ala bi'sal air. Ni'mas sair ala bi'sa al-air. Air bawa sama juga. Air sama juga. Sat. Tak air. Rombongan. Keldai. Baik. Jadi kalau tengok dalam ni, kalau tengok dalam perkataan orang Arab ni, dia kata wallahi ma hiya bi ni'mal awad. Demi Allah kata tidaklah anak perempuan ni, orang kata nak cakap je nak terjemah je nak. Seelok-elok anak. Tidaklah seelok-elok anak, nak kata buruk lah. Sebab ni'mah ni satu perkataan yang digunakan untuk memuji. Dan ni'mar rajulu Zaid. Seelok-elok lelaki itu adalah Zaid. Tapi kalau di sini dinafikan ma hiya bi ni'mal walad. Orang tak eloklah dapat anak perempuan ni. Tidaklah anak perempuan tu dengan bi ni'mal walad. Syahid kita ba masuk pada nikmah. Ba masuk kepada nikmah, selepas dia nikmah. Jadi mereka ni beristidlal dengan perkataan orang Arab ni, yang mana ba huruf jar hanya masuk selepas dia mesti isim. Jadi huruf jar antara kita punya alamat, kita nak tahu selepas dia tu isim. Kita nak tahu suatu kalimat tu isim, iaitu dengan masuknya huruf jar. Kalau sebelum tu ada huruf jar, maka kita tahu selepas dia tu isim. Jadi sini huruf jar selepas dia ni'mah. Lagi satu perkataan ni'mas sair ala bi'sal air. Sebaik-baik perjalanan ataupun seelok-elok perjalanan nak pergi jumpa kekasih ni, tapi naik himar yang lambat, ala bi'sal sair, di atas seburuk-buruk himar. Perjalanan yang cantik, tapi di atas himar yang teruk, buruk, lambat jalan. Jadi syahid kita ala bi'sal air. Bi'sa sebelum dia ala. Bi'sa sebelum dia ala. Baik. Tak apa, jalan dulu. Itu satu. Sekejap dia ada jawapan dia. Wa amma laisa, adapun laisa fa dhahabal farisi fil halabiyat. Ada nama kitab lah. Adapun laisa, maka al-farisi dalam kitab dia al-halabiyat, dia berjalan ila annaha, pada bahawasanya kalimah laisa tu harfu nafjin bimanzilati ma an-nafiyah. Dia kata laisa ni huruf, bukan isim. Dia huruf nafi, sama macam ma.
sama macam ma. Kalau kita laisa zaidun qa'iman, seolah-olah kita kata ma zaidun qa'im. Wa tabi'ahu ala dzalika Abu Bakrin ibnu Syuqair. Jadi yang ikut pendapat Al-Farisi ini adalah Abu Bakar Asy-Syuqair. Dia pun kata laisa itu adalah huruf bimanzilati ma an-nafiyah. Wa amma asa, adapun asa, fa dhahabal kufiyuna ila annaha harfu tarajjin bimanzilati la'alla. Jadi ahlu Kufah kata asa itu adalah huruf taraji, sama seperti mana la'alla. Wa tabi'ahum ala dzalika Ibnu Sarraj. Ibnu Sarraj ikut pendapat mereka ni, mengatakan asa adalah huruf taraji. Kata syekh kita Syekh Ibn Hisham, was sahih annal arba'ata af'alun. Sahihnya yang keempat-empat ni, bahasanya yang keempat-keempat ni adalah fa'il. Dengan dalil apa? Bidalil ittisali ta'it ta'nisi sakinati bihinna. Dengan dalil berhubungnya ta'nis sakinah dengan keempat-empat fa'il ni. Kaqaulihi alaihi salatu wasalam, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a yaumal jumu'ati fabiha wa ni'mat wa man ightasala fal ghuslu afdal. Nabi kata siapa yang berwuduk pada hari Jumaat, fabiha wa ni'mat, ai fa bi rukhsati akhadha wa ni'mati rukhsah al-wudu. Siapa yang berwuduk pada hari Jumaat, maka dia telah ambil rukhsah, dan seelok-elok rukhsah itu adalah wudu. Dan wa man ightasala, siapa yang mandi sunat Jumaat, maka fal ghuslu afdal, maka mandi itulah afdal. Jadi syahid kita nikmat masuk ta'nis. Dan perkataan Sayyidina Umar, ni'matil bid'atu hadhihi. Ni'matil bid'atu hadhihi. Wal makna man tawadda'a yaumal jumu'ati fa bi rukhsati akhadha wa ni'mati rukhsatu al wudu'u. Wa taqulu bi'satil mar'atu hammalatul hatabi wa laysat hindun muflihatan wa asat hindun an tazurana. Itu yang sahih. Baik. Kalau kamu kata itu yang sahih, kamu kata asa, bi'sa, kemudian ni'ma, laisa, keempat-empat ni fa'il. Baik, apa kamu nak kata tentang dalil yang mereka guna tadi? Mereka beristidlalkan dengan perkataan orang Arab, apa ni, bi'sal tadi apa? Bi'sas sayru ala ni'mas sayru ala bi'sal air. Dan juga kata ma hiya bi ni'mal walad. Baik, adapun perkataan orang Arab tu ditakwilkan. Kata Syekh Ibn Hisham, wa amma mastadalla bihil kufiyun fa muawwalun ala hadfil mausufi wa sifatihi wa iqamati ma'mulis sifati muqamaha wa taqdir ma hiya biwaladin maqulin fihi ni'mal walad wa ni'mas sayru ala airin maqulin fihi bi'sal ain. Baik. Adapun dalil yang kamu guna tadi, kata Syekh Ibn Hisham, itu ditakwilkan. Ma hiya bi ni'mal waladu. Okay. Asal dia apa? Takdir dia ma hiya bi waladin. Walad ni umum lah, laki-laki dan perempuan. Walad dengan mana maulud. Ada walad dengan mana maulud, sama ada laki ataupun perempuan, bukan khusus bagi laki-laki. Ma hiya bi waladin maqulin fihi ni'mal walad. Ni asal dia. Lepas tu dia kata apa? Dihazafkan mausuf dengan sifat. Dihazaf. Mausuf, maqul, sifat. Dalam tu sebut, nak faham perkataan musannif, dia kata
Wa amma mastadalla bihil kufiyun fa muawwalun ala hadfil mausuf walad mausuf. Dan juga wasifatihi, dan juga sifat dia. Ini sifat maqul. Biwaladin maqulin fihi. Yang ini mausuf, ini sifat. Maqulin fihi. Lepas tu wa iqamati ma'mulis sifati maqamaha, dan kita dirikan, kita letakkan maqul bagi sifat, ma'mul bagi sifat. Ma'mul dia mana? Maqul yang dikatakan. Apa yang dikatakan? Ini ma'mul dia. Jadi naib fa'il bagi maqul, dia beramal. Biwaladin maqulin fihi, dikata ni'mal walad. Kemudian kita buang yang ni, buang mausuf, lepas tu buang sifat. Kali dengan ni ya. Maka tinggallah ba. Maka jadilah macam ni. Ma hiya bi ni'mal walad. Kita ambil ni'mal walad letak dekat sifat dia. Lepas tu dia kata selepas muawwalun ala hazfil mausuf wa sifatihi wa iqamati ma'mulis sifat. Ni iqamah ma'mulis sifat, sifat yang ni, ma'mul dia yang ni. Kita iqamah, kita berdirikan ma'mul sifat maqamah, empat ni. Tinggallah ba situ bi ni'mal walad. Tu takdir dia. Ni yang pertama. Yang kedua, ni'mas sayru ala bi'sa al-ain. Ain himar. Okey. Asal dia apa? Ni'mas sayr ala airin maqulin fihi bi'sal ain. Jadi ni'mas sayr ni takdir dia. Ni'mas sayru ala airin maqulin fihi bi'sal ain. Kemudian dihazafkan sifat mausuf dan juga sifat. Kemudian didirikan ma'mul bagi sifat, iaitu maqul. Di maqul ma'mul bagi maqul diletakkan tempat dia. Maka jadilah macam ni. Ni'mas sayr ala bi'sa al-ain. Pada hakikat ala ni masuk pada siapa? Masuk pada isim, bukan masuk pada fa'il. Pada hakikat ala ni masuk atas isim, bukan fa'il. Cuma telah dihazaf. Ui. Kemudian lagi baca dalam faharful jar fil haqiqah innama dakhala ala ismin mahdzufin kama bayyana. Dan huruf jar tu pada hakikatnya hanya saja dia masuk ke atas isim yang dihazafkan seperti mana telah kami terangkan. Wa kama qala al-akhar, dan seperti mana telah berkata al-akhar. Siapa dia ni? Kita tengok dalam tu siapa yang cakap. Ajarnya tu ma boleh ma wallahi wallahi ma laili binama sahibuhu itu wala mukhalitun
al-layana janibuhu. Ni antara nak ibtal istidlal kufah, didatangkan perkataan ni, yang mana perkataan ni mazhab Kufah dan mazhab Basrah semua sepakat nama ni fi'il. Nama fi'il. Basrah kata fi'il, Kufah pun kata fi'il. Dan masing-masing mentakwilkan ni, dan kat ba ni huruf jar. Jadi tak ada pun siapa yang kata ba ni asalnya masuk pada fi'il. Jadi pada masalah ni ditakwilkan. Ni sepakat ni, dua-dua sepakat. Dan ditakwilkan. Ditakwilkan dengan apa? Disebut dalam bilailin maqulin fihi nama sahibu. Wallahi ma laili bilailin maqulin fihi nama sahibu. Pada hakikatnya ba ni masuk pada mana? Masuk atas isim ke masuk atas fi'il? Masuk atas fi'il, masuk atas isim. Cuma kita hazahkan sifat dan mausuf dan juga sifat, dan kita letakkan fi'il ni di tempat mausuf dan sifat tadi. Maka gabunglah sekali ba ni huruf jar ni dengan fi'il tersebut. Jadi dah ma bilaili bina masahibuhu. Asalnya ma laili bilailin maqulin fihi nama sahibu. Bukanlah malam aku tu bukanlah malam aku tu malam yang dikatakan padanya nama sahibu. Jadi yang ni pakai takwil. Begitu juga antara sebab salah satu kenapa dalam tu ada Syekh Muhammad Muhyiddin ni, dia buat in qulta qultu. Nanti kalau kamu tanya kenapa kamu takwil kalam kufiyin, kenapa kamu takwil yang perkataan yang istidlal yang disebutkan oleh kufiyin, kenapa tak takwil perkataan yang tadi satu lagi tu? Kenapa tak takwil man tawaddaa yaumal jumu'ah fa biha wa ni'mat? Kenapa tak takwil nikmat? Kenapa takwil yang perkataan ni? Jadi dia jawab kenapa dia tak takwil? Sebab banyak sangat fi'il huruf-huruf yang masuk pada zahirnya seolah-olah masuk pada bukan isim, tapi sebenarnya masuk pada isim. Faham tak? Contohnya kita kata alim tu, ini contoh yang tadi, ini antara contoh lah. Ini antara lagi contohnya alim tu bi annaka maridu. Zahirnya apa? Huruf masuk dengan huruf. Huruf masuk atas huruf. Huruf jar huruf, anna huruf. Tapi bila kita takwilkan dia apa jadi? Alim tu bi maradika. Pada hakikatnya ba ni masuk pada isim, bukan masuk pada huruf. Banyak kataan-kataan yang mana zahir dia saja masuk atas huruf ataupun masuk atas fi'il, tapi pada hakikat dia bukan bila ditakwilkan. Tengok dalam mana dia sebut tengok asyahidu fihi, kalam Syekh Muhyiddin, taklid dia. Asyahidu fihi ni dia nak terangkan pasal wallahi ma laili
binama sahibuhu. Syahid pada perkataan ni, qauluhu binama fa innal ba' harfu jar wa nama fi'lun madin wa hadzani amrani muttafaqun alaihima bainal kufiyyin wal basriyyin. Dua-dua sepakat, Basrah sepakat, Kufah sepakat bahwasanya ba' huruf jar, nama fi'il. Fala yakhtalifu ahadun fi anna al-ba' harfu jarrin kama la yakhtalifu ahadun fi anna nama fi'lun madin. Tak ada, dua-dua tak ada berselisih dalam masalah ni. Wa minal muttafaqi alaihi bainahuma aidan anna harfa jarri la yadkhulu fil lafzi wat takdir jami'an fil lafzi wat takdiri jami'an ala al-fi'li. Dan daripada perkara yang muttafaq alaihnya juga antara Basrah dan Kufah, huruf jar tidak masuk ke atas fi'il sama ada pada lafaz ataupun pada takdir. Tidak masuk ke atas fi'il sama ada pada lafaz ataupun pada takdir. Wa idza kana dzalika al-amru kadzalik faqad ittafaqu ala anna hadhihi al-ba' dakhilatun fi takdir ala ismin kama qarrarna fil i'rab. Kalau perkaranya macam tu, maka mereka sepakat bahwasanya ba' ini dia masuk pada takdir, dia masuk atas isim, bukan atas fi'il. Sebab pakat-pakat sepakat, Basrah dan juga Kufah sepakat isim huruf jar tak masuk ke atas fi'il. Waqad rawal basriyun hadzal bait li ibtali hujjatil kufiyyin alqailin inna an-ni'ma ismun bidalili dukhuli harfil jari 'alaiha. Jadi basriyun dia datangkan bait ni untuk membatalkan hujjah ahlu Kufah yang istidlalkan dengan dua bait tadi, dengan perkataan Arab tadi tu, ni'mas sayru ala bi'sal air dengan mahya bi ni'mal walad tu, dia gunakan kedua-dua tu sebagai hujjah. Ni'mah dan bi'sa itu adalah isim. Jadi basriyun datangkan bait ni untuk hujjah, membatalkan hujjah mereka. Wa tariqul ibtal, jalan nak membatalkan tu, an yuqal la yalzamu min dukhuli harfil jarri fil lafzi ala kalimatin ma an takuna hadhihi al kalimatu isman. Tak lazim masuk huruf jar pada lafaz di atas satu kalimat bahwasanya kalimat tu isim. Tak lazim. Li'annahu yajuzu an yakuna takdir anna harfal jarri dakhilun ala kalimatin ukhra mahzufatin. Sebab boleh pada takdir huruf jar tu masuk di atas satu kalimah yang lain yang ditakdirkan. Kama fi hadzal bait, seperti pada bait ini. Wa dzalika anna kalimata nama fi'lun bil ijma' min al fariqaini kama qulna. Nama ni pakat-pakat setuju kata fi'il. Wa qad dakhalat 'alaiha fil lafzi ba'ul jar, dan masuk ke atasnya kalimah nama ni masuk pada lafaznya ba'ul jar, huruf jar. Falam yadulla dukhuluha ala khurujil kalimati minal fi'liyah ila ismiyah. Maka tidak menunjukkan masuknya dukhuluha ala lam yadulla dukhuluha ala khuruji, masuknya huruf jar ni atas fi'il ni ala khurujil kalimah, tidak menunjukkan atas terkeluarnya kalimah tu daripada fi'il kepada isim. Baik. Fayakunu dukhulul ba' an ni'ma fi qaulil qail ma hiya bi ni'mal walad, wa dukhulu ala bi'sa fi qaulil akhar ala bi'sal ain ghaira dalin ala ismiyati ni'ma wa bi'sa, wa yabqa anna dalilana ala fi'liyatihima dukhulu alamatil af'al alaihima kata ta'nis fi nahwi fa biha wa ni'mat wa fi nahwi bi'satil mar'atu hammalatul hatab. Yang faham ambil. Kemudian dia kata fa in qulta falimadza awwalta dalil al-kufiyyin wa za'amta anna madkhula harfil jar mahdzuf. Orang tanya pula, kenapa kamu takwilkan hak Kufah cakap, dalil-dalil yang disebut oleh oleh ahli Kufah, dan kamu dakwa madkhul huruf jar, iaitu majrur bagi huruf jar tu dimahzufkan. Walam tuawil dalil al-basriyin, dan kamu tidak takwilkan dalil ahli Basrah.
fal jawabu an dzalika annani wajadtu dukhulata at-ta'nis ala hadhihi al-af'al muttaridan, yani kathiran. Yani aku dapati masuknya ta'nis ni di atas af'al ni banyak, yakni daiman, selalulah berlaku di fil kalam, walam ajru ala ta'wilihi, dan aku tak berani untuk mentakwilkan. Wa wajadtu dukhula harfil jarri ghaira muttaridin fil kalam, kama wajadtu harfal jarri yadkhulu fil lafzi ala ma laysa bismin bittifaqil fariqain. Wa wajadtul fariqain yu'awwiluna hadha kama fi hadha syahid, fadzalika jaru'tu ala ta'wili dalilil kufiyyin. Dia kata aku dapati banyak sekali lah masuk tak ni pada fi'il. Tapi dan aku dapati juga huruf jar ni, aku dapati juga masuknya huruf jar ni masuk pada kalam. Dia terkadang masuk pada isim, tapi terkadang masuk pada lafaz masuk pada lafaz yang bukan isim, tapi kemudian ditakdirkan. Jadi pada huruf berlaku macam tu, pada huruf jar dia berlaku masuk pada isim, masuk pada bukan pada isim, masuk pada bukan isim pada hakikat, tapi pada hakikatnya masuk pada isim. Berlaku banyak sekali. Macam tu. Adapun tak ni tak, memang masuk pada fi'il sahaja. Jadi aku tak berani nak takwil yang ni, tapi aku takwil yang ni. Sebab ni banyak berlaku. Tu dia kata falizalika jaru'tu ala ta'wili dalilil kufiyyin. Aku berani untuk mentakwil dalil kufiyyin. Bukan saja-saja ikut nafsu. Kita takwil yang ni. Takwil yang ni tak. Ada sebab. Lapan dah. Wallahi ma laili bina masahibuhu wala mukhalitul layani janibuhu. Kat mukhalitu tu boleh baca banyak lah. Boleh baca mukhalitu, boleh baca mukhaliti pun boleh. Lepas tu boleh baca mukhalita. Tu tengok dalam dia punya i'rab dia. Dia nak dekat sama dengan macam mana yang sebut itu la haula wala quwwata. La haula, dekat haul tu ada dua wajah. Boleh baca la haula, boleh baca la haulun. Kalau kita baca la haula, ada tiga wajah pada boleh baca tiga wajah pada wala quwwata. Boleh baca, kalau kita baca la haula, kita boleh baca dekat quwwah tu wala quwwata wala quwwatan wala quwwatun. Tapi kalau kita baca la haulun, dekat quwwah tu ada dua wajah saja. La haulun wala quwwatun, la haulun wala quwwata. Ni lebih kurang. Boleh baca mukhalitun, mukhalitu, boleh baca mukhaliti, boleh baca mukhalita. Tengok kat mana dia punya maktuf dia, kat mana maktuf alaih dia. Tengok. Wallahu ta'ala a'lam. Ini saja baca banyak faedah-faedah dalam tahqiq. Dalam tahqiq ni, ini salah satu nak kita tengok perbahasan ulama. Salah satu nak menambah kita punya malakah, potensi kita punya ilmu tu sendirilah. Kita dah mengaji. Kalau orang malah gaduh apa? Beksa. Beksa nikmat dah. Ambil je lah macam tu. Tapi bila kita baca benda-benda macam ni, kita akan dapat tahu, tengok macam mana ulama berbahas. Macam mana dia pun nak membatalkan hujah orang lain. Bukan boleh membatalkan tu saja-saja tak. Depa ada sebab-sebab dia. Ada qarinah-qarinah dia. Kenapa dia ambil yang ni, kenapa tak ambil yang ni. Jadi masing-masing ada hujah. Kuat tu fi'il madhi, nanti sambung fi'il amar. Allahu ta'ala a'lam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.